Bermula tahun depan, sambutan ulang tahun kelahiran rasmi yang di-Pertua Negeri Sabah akan dilaksana pada Mac. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam menyatakan demikian dalam sidang media khas selepas menjadi tetamu Sembang Ekspresi Sabah FM di Kota Kinabalu. Pada tahun depan kita akan adakan pada 30 hari bulan Mac. Lebih kurang kita tengok keadaan juga. Pada 6 Mac lepas, Kerajaan Negeri mewartakan tanggal 30 Mac sebagai Hari Kelepasan Am sempena Hari Jadi Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman. Tarikh baharu itu menggantikan tarikh sambutan Hari Ulang Tahun Kelahiran Rasmi TYT Sabah yang sebelum ini diadakan pada Sabtu pertama Oktober. Golongan pesawah digalak mencarum skim takaful tanaman padi STTP untuk perlindungan bagi kerugian akibat bencana atau serangan-serangga perosak. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Arthur Joseph Kurut berkata, caruman STTP itu ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Satu bantuan dan juga inisiatif yang baru daripada Kementerian Pertanian melalui Agrobank, di mana kita boleh bagi bantuan tambahan kepada para pesawah sekiranya sawah mereka dilanda oleh bencana. Datuk Arthur ditemui pemberita selepas melancarkan kempen pendaftaran STTP di Kampung Magatang, Keningau. Beliau turut menyerahkan bantuan khas padi beras nasional Berhad Bernas berjumlah RM783,000 untuk diagihkan kepada 5,238 pesawah yang mendaftar dengan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Keningau dan Nabawan. Daripada jumlah tersebut, lebih RM188,000 disalurkan kepada pesawah di Keningau, manakala selebihnya kepada pesawah di Nabawan. Daerah Paitan yang kini diiktiraf sebagai daerah penuh wajar menempatkan pelbagai agensi kerajaan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, usaha itu penting bagi memberi perkhidmatan dan kemudahan kepada penduduk di daerah berkenaan. Program ini terus masuk memberi kesan yang cukup bagus, terutama sekali rakyat saya yang jauh di pedalaman ini. Terus cepat, tepat kepada rakyat ini. Dan saya amat mengalu-alukan. Datuk James ditemui dalam program perkhidmatan komuniti bergerak di Paitan. Antara pengisian program adalah jualan Rahmah Madani, jualan kombo Madani Agro Madani dan gunting rambut percuma yang disertai 36 pempamer terdiri agensi awam, swasta dan komuniti kampung. Saya nampak ianya sangat memberi manfaat kepada masyarakat kita. Bukan saja masyarakat setempat ini tetapi juga di luar-luar sana yang datangnya daripada pulau dan di pelosok daerah ini. Pelaksanaannya di negeri Sabah tahun ini 12 lokasi. Program yang secara kolaborasi yang sangat baik memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Warga Paitan dapat berkunjung ke booth-booth yang disediakan seperti pemeriksaan kesihatan, jualan rahmah, gunting rambut percuma, cabut gigi percuma dan macam-macam lagi. Ini adalah satu langkah yang dialu-alukan ataupun ditunggu oleh semua masyarakat. Semua jabatan-jabatan kerjaan akan masuk di daerah ini. Dan ini yang kami nantikan. Perayaan Pesta Keamatan yang disambut masyarakat pelbagai kaum mencerminkan perpaduan utuh di negeri ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, seiring dengan tema keamatan iaitu keamatan untuk semua, masyarakat dituntut memelihara perpaduan sedia ada demi pembangunan negeri dan kesejahteraan bersama. Jelas Datuk Arifin, sambutan Pesta Keamatan wajar disambut semua lapisan masyarakat tanpa mengira perbezaan kaum, agama dan latar belakang politik. Keamatan bukan saja untuk satu-satu kaum tetapi untuk semua kita. Masyarakat di Sabah ini merayakan seperti mana kita merayakan perayaan-perayaan yang lain. Ini satu keunikan bagi negeri Sabah. Beliau ditemui media dalam majlis perasmian Pesta Keamatan peringkat daerah Membakut.
Pertandingan fashion budaya Bovazoi Tavantang Keamatan BTK bakal diiktiraf sebagai acara rasmi sambutan Pesta Keamatan di seluruh negeri mulai tahun depan. Menurut Timbalan Presiden Merangkap Bendahari Agung Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA, Datuk Joseph Palus Lantip, surat pengesahan telah diedar ke semua pejabat daerah agar wajib menganjurkan acara berkenaan. Jelas Datuk Joseph tiada lagi uji bakat peringkat induk kerana semua wakil daerah akan dipilih melalui pertandingan di peringkat daerah masing-masing. Beliau berucap merasmikan A Night of Cultural Fashion mewakili Presiden KDCA Huguan Sio Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Mengenai program ini, Datuk Joseph memuji bakat mereka muda Sabah yang berjaya menembusi pentas antarabangsa dengan menampilkan rekaan berteraskan budaya tempatan. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Kerja Bovazoi Tavantang Keamatan Negeri Sabah 2025, Casey Jovial menyifatkannya bukan sekadar pertandingan semata-mata, malah platform untuk mengangkat identiti budaya Sabah ke pentas global melalui rekaan kreatif dan autentik. Kalau macam this year, kita ingin memenaikkan kita punya kebudayaan melalui pakaian tradisi kita untuk yang melibatkan ke pejabat ataupun majlis makan malam. Dalam majlis itu, rekaan berinspirasikan budaya etnik Dusun Labuk dinobatkan sebagai pemenang utama Best Designer A Night of Cultural Fashion Bovazoi Tavantang Keamatan 2025. Perekannya Valerie Aduk mengambil masa 3 hari 2 malam untuk menyiapkan rekaan bajunya Sonsom Gosing Tinompuun Dopogun. Rekaan ini actually yang menang hari ini adalah rekaan diinspirasikan daripada suku kaum dusun daripada daerah Sandakan, di mana saya dapat inspirasi daripada suku kaum dusun Labuk lah. Jadi malam ini menjadi tuah pada saya untuk rekaan kali ini lah. Sementara itu, Ketua Juri Pertandingan Del Idris menekankan pentingnya idea dan kekemasan rekaan bagi membolehkan rekaan tempatan menembusi pasaran antarabangsa. Yang penting satu, kekemasan ataupun workmanship ataupun finishing dia orang kena perfect lah. Itu sebab itu adalah kunci utama supaya kita boleh jual dengan harga yang sepatutnya lah. Sabah berada di landasan tepat untuk menjadi pelopor penanaman bawang merah di Malaysia. Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani berkata, pihaknya telah membangunkan benih bawang merah tempatan yang sesuai dengan iklim Sabah. Jelas Datuk Dr. Muhammad Zabawi, benih bawang merah berkenaan kini diagihkan kepada petani di kawasan Kundasang dan Pensiangan. Ia sebahagian matlamat kerajaan menghasilkan 14,470 tan bawang merah menjelang 2026 melibatkan kawasan pertanian seluas 1,374 hektar di seluruh negara. Ini adalah daripada inisiatif yang berhormat Datuk Atta sendiri, iaitu Ahli Parlimen Persiangan yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Kejaman Makanan Malaysia, yang mana yang berhormat memang nak menjadikan Sabah ni satu kawasan yang pelopori penanaman bawang lah di Sabah, yang mana benih-benih bawang itu adalah hasil daripada keluaran MARDI lah. Beliau ditemui RTM dalam kursus teknologi bawang merah MARDI di Dewan Masyarakat Suk Keningau. Datuk Dr. Muhammad Zabawi yakin permintaan pasaran yang tinggi akan menggalak para petani mengusahakan tanaman bawang merah sekaligus mengurangkan kebergantungan negara terhadap bawang import serta menjadikan Sabah pengeluar utama bawang merah tempatan pada masa akan datang. Umat Islam di negeri ini perlu memanfaatkan setiap program keilmuan bagi mendidik masyarakat ukhuwah Islamiah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ruslan Muaram berkata, selain usaha tarbiyah, ia juga sebagai manifestasi kecintaan rakyat terhadap ilmu, doa dan solidariti sesama umat Islam. Kalau kita melihat sejarah di mana kita umat Islam ini perlulah bersatu untuk mengukuhkan kekuatan dan ukhuwah dan perpaduan ummah itu sendiri. Datuk Ruslan ditemui media selepas majlis pengijazahan 40 hadis akhir zaman ulama besar dari Syria sempena program Kembara Ilmu dan Doa Rakyat Sabah untuk Palestin.
Program bermula 11 Mei lalu dan berakhir semalam dengan melibatkan kunjungan ke 25 buah masjid di 11 buah daerah seluruh negeri. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.